Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana menonton video-video dalam channel ini. Sebelum kita mula, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, share, like, dan komen. Let's go! Salam sejahtera Malaysia. Berita seterusnya, rayuan Najib untuk memasukkan bukti baharu ditolak. Putrajaya, Mahkamah Persekutuan menolak rayuan Datuk Seri Najib Razak untuk memasukkan bukti dan keterangan baharu menerusi rayuan akhir bagi mengetepikan sabitan dan hukuman kes penyelewengan dana RM42 juta milik SRC International Sendirian Berhad yang dihadapi bekas Perdana Menteri itu. Keterangan baharu yang ingin dimasukkan Najib dalam rayuannya adalah membabitkan dakwaan bahawa bekas Gubernur Bank Negara Tan Sri Dr. Zeti Akhtar Aziz dan keluarganya bersekongkol dalam rancangan jahat ahli perniagaan kontroversi yang diburu pihak berkuasa Low Tech Joe atau Jolo terhadap dirinya. Panel 5 Hakim Mahkamah Persekutuan dipengerusikan Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat sebulat suara menolak rayuan Najib selepas mendapati ia tidak mempunyai sebarang merit dan tidak memenuhi peruntukan undang-undang. Turut sama bersidang dalam panel itu ialah Presiden Mahkamah Rayuan Tan Sri Rohana Yusuf, Hakim Besar Melaya Tan Sri Azhar Mohamid, Hakim Besar Sabah dan Sarawak Tan Sri Abang Iskandar Abang Hashim, dan Hakim Mahkamah Persekutuan Datuk Sri Muhammad Zawawi Saleh. Tengku Maimun yang membacakan penghakiman berkata penerimaan bukti baharu adalah tertakluk kepada budi bicara mahkamah dan panel berpuas hati bahawa Mahkamah Rayuan melaksanakan budi bicaranya mengikut prinsip undang-undang dan tidak terkhilaf dalam penghakimannya. Beliau berkata, rayuan itu tidak memenuhi peruntukan Seksyen 64 Akta Mahkamah Kehakiman 1964, iaitu ia mestilah bukti yang tidak ditimbulkan ketika perbicaraan kes dan ia hendaklah relevan serta boleh dipercayai. Kami mendapati bahawa keperluan yang dinyatakan tidak dipenuhi dalam kes ini. Kami tidak melihat bagaimana ia relevan kerana dakwaan berhubung bukti itu adalah berkaitan perbicaraan kes One Malaysia Development Berhad, 1MDB, yang belum selesai dan bukannya kes ini. Kami tidak bersetuju dengan perayu bahawa persoalan sama ada bukti itu relevan mesti dinilai berdasarkan isu sahaja tanpa mengambil kira pertuduhan. Pada pandangan kami, isu dalam kes tertentu adalah berkait rapat dengan pertuduhan, katanya. Tengku Maimun berkata, isu dalam kes jenayah secara analoginya adalah berkaitan dengan pertuduhan dan unsur pertuduhan iaitu pengetahuan perayu Najib berhubung jumlah wang RM42 juta dan panel gagal melihat bagaimana bukti itu adalah berkaitan dengan isu pengetahuan. Kami bersetuju dengan timbalan pendakwa raya bahawa permohonan memasukkan bukti baharu itu terlalu luas dan gagal untuk menyatakan dengan spesifik jenis bukti yang akan dikemukakan. Sebenarnya, affidavit sokongan dan affidavit lanjutan bagi menyokong usul itu tidak menyatakan rasional untuk memanggil saksi ini atau fakta apa sebenarnya yang akan dikemukakan saksi dalam keterangan mereka. Kami juga mendapati saksi ini sebenarnya ditawarkan oleh pendakwaan responden bagi temu bual atau dipanggil sebagai saksi pembelaan bagaimanapun, perayu enggan melaksanakan pilihan itu, katanya. Pada 7 Disember tahun lalu, panel 3 Hakim Mahkamah Rayuan dipengerusikan Datuk Abdul Karim Abdul Jalil bersidang bersama-sama Datuk Hazzana Mehat dan Datuk Wazir Alam Maidin Merah sebulat suara menolak permohonan Najib memasukkan bukti baharu selepas mendapati beliau gagal menunjukkan wujud keadaan luar biasa yang membolehkan mahkamah menerima bukti berkenaan. Sehari selepas itu, panel sama menolak rayuan Najib untuk mengetepikan sabitan hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta atas 7 tuduhan pecah amanah jenayah CBT, pengubahan wang haram dan menyalahgunakan kedudukan dana SRC International. Berhubung isu hak Najib untuk didengar
dinafikan oleh Mahkamah Rayuan. Tengku Maimun berkata, selepas meneliti nota dan rekaman prosiding, ia mendapati pihak pembelaan tidak diperjudiskan karena diberikan masa secukupnya untuk berhujah. Menyentuh mengenai permohonan pembelaan untuk meneguhkan pendengaran bagi memasukkan bukti baru, hakim itu menegaskan bahwa kuasa untuk memberikan penangguhan adalah bergantung kepada budi bicara mahkamah. Katanya, permohonan itu difailkan pasukan pembelaan pada saat-saat akhir, yaitu pada 2 Desember 2021, sedangkan tarik keputusan pada 8 Desember 2021 untuk dimaklumkan kepada pihak terbabit pada 22 November 2021. Walaupun kami bersimpati dengan beberapa ahli pasukan pembelaan dijangkiti COVID-19, Section 15E Akta Mahkamah Kehakiman CJE 1964 diluluskan bagi membolehkan proceeding dijalankan secara maya untuk menangani isu sebegini. Sebarang masalah berkaitan akses kepada dokumen boleh diselesaikan menggunakan teknologi dan perlu diingatkan sekali lagi bahwa pihak perayu yang memfailkan permohonan di saat-saat akhir, katanya.